بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. Yang saya hormati para ustaz, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ahli jatuhan kuasa surau Haji Maksum, alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul di sebuah rumah Allah yang penuh keberkatan pada subuh ini, alhamdulillah. Dengan izin Allah saya dapat kembali untuk meneruskan kuliah pada hari ini. Saya baru keluar hospital sebenarnya. Masuk ICU. 2 hari di ICU, 3 hari di ward medical. Tak sampai 2 minggu. 2 minggu yang lepas. Saya tiba-tiba diserang sesak nafas, tak boleh nak bernafas. Terus dikerjakan ke hospital, masuk zon merah, masuk ICU. 2 malam. Alhamdulillah, diberi keizinan oleh Allah, kembali pulih dan boleh meneruskan kuliah dan kerja seperti biasa, alhamdulillah. Doktor kata saya kena bronkitis, jangkitan kuman di salur pernafasan. Tak boleh nak bernafas. Alhamdulillah, legalah dengan izin Allah. Selepas terima rawatan di hospital, kita makan juga herba, kita makan habatul sauda, kita makan madu, kita ikhtiar. Selagi boleh kita ikhtiar dengan izin Allah, sembuh dengan izin Allah. Ya, itu. Jadi untuk hari ini kita akan teruskan kuliah dengan satu subtopik juga yang amat penting yang perlu kita ketahui. Sebelum ini kita dah dengar ciri-ciri perubatan Islam, kita dah dengar ciri-ciri rawatan yang menjagahi syarak, dan kita pernah dengar juga yang telah saya sampaikan tentang ruqyah syari'iyah, maksud daripada bahasa, hukum daripada syurut syarak, ciri-ciri ruqyah itu sendiri. Kita dah jelaskan apa itu ruqyah menjampi, sebab kita dalam tajuk perubatan Islam, dia tidak akan lari dengan jampi. Jadi kita dah faham daripada sudut hukum dan maksud apa itu jampi daripada syarak ni, insya-Allah. Jadi hari ini kita akan masuk satu topik lagi yang amat penting. Kegunaan kepada jampi itu adalah untuk merawat penyakit. Jadi hari ini kita nak dengar apa itu penyakit yang kita boleh gunakan, ya, jampi itu kita boleh gunakan untuk merawat penyakit ini. Alhamdulillah, Allah tu mungkin lorongkan saya, kali ini dah 2 kali masuk ke ICU. Dulu masa COVID, 9 hari. Selepas COVID, Allah uji pula kali ni. 2 hari, so 9, 10, 11 hari. 2 penyakit yang berbeza. Jadi Alhamdulillah, bila melalui fasa-fasa yang betul-betul kritikal, kita cuba dah dengan berbagai kaedah, daripada hospitalnya, daripada sudut herbanya, insya-Allah kena dengan ubat, sembuh dengan izin Allah. Ya, dulu kalau tak, kita akan rasa tak selesa nak bernafas. Macam ada sesuatu yang menyekat kita untuk bernafas. Ya, Alhamdulillah. Bila kita pergi hospital, tiba-tiba kita tengok oksigen tu down. Sepatutnya normal 99, 100. Kita jadi 93, 92. Tak naik-naik. Itulah ini ICU tu. Kata boleh tak boleh kolaps. Oksigen tak sampai kepala boleh meninggal dunia. Tak meninggal dunia boleh koma. Itu antara 2 je yang boleh berlaku.
Okey, jadi hari ini kita nak kenal apa itu penyakit sebenarnya. Bila kita ada penyakit, kita ada kaedah untuk merawat. Kita ada kaedah untuk merawat. Jadi kita tengok apa yang Dr. Amran Kasim sebut. Dalam sepanjang kuliah saya bersama dengan Dr. Amran selama 3 tahun. Ini antara subtopik yang awal yang kita perlu belajar supaya kita faham tujuan kita meruqyah adalah untuk mengubati penyakit. Jadi, Tuan Guru Dr. Amran Kasim sebut, penyakit ini terbahagi kepada 3 bahagian. Terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama, penyakit berkaitan fizikal. Yang kedua, penyakit berkaitan dengan kerohanian, gangguan jin. Yang ketiga, berkaitan dengan fizikal campur kerohanian. Dia bergabung kedua-dua sekali. Dia ada masalah daripada sudut fizikal, dia ada masalah campur dengan kerohanian. Jadi itu yang ditekankan oleh Dr. Amran Kasim. Ada juga dalam penulisan kajian dia, ya, dalam tajuk Tanda Sihir dan Kekuatan Roh bagi mengatasinya. Beliau sebutkan dalam buku tulisannya. Jadi ini yang perlu kita faham. Yang pertama, sakit itu berkaitan dengan fizikal semata-mata. Tak ada kaitan pun dengan kerohanian dia. Seperti kecederaan, dia terkena pisau, ya, sakit berkaitan dengan kanser, barah, jantung, kencing manis, darah tinggi. Sakit-sakit berkaitan dengan fizikal kita lah. Jadi itu disebabkan oleh pelbagai masalah lah, punca-punca dan sebab kenapa kita boleh terkena penyakit fizikal. Jadi kita tengok antara punca penyakit fizikal ini banyak. Ya, antaranya kita boleh terkena mungkin sebabkan kita salah makan. Tersalah makan, kita boleh menyebabkan sakit perut, keracunan dan sebagainya. Okey, yang kedua mungkin kecederaan anggota badan, kemalangan, terkena pisau, terjatuh, akhirnya kita luka, patah kaki dan sebagainya. Okey, yang seterusnya kemungkinan kita keracunan. Ya, keracunan ini boleh terkena pelbagai sebab lah. Mungkin bukan hanya sebab pemakanan, boleh juga kita kena disebabkan oleh tempat atau environment tersebut. Kalau kawasan ini tiba-tiba diracun dengan racun serangga ke, tak ditutup, kita sedut bau dia, kita boleh terkena dengan keracunan. So dalam merawatan Islam, ada beberapa kaedah untuk merawat semua penyakit ini dengan izin Allah. Okay, yang kedua, kita juga boleh terkena penyakit mungkin disebabkan kesan sampingan sesuatu ubat. Sebab itu penting dos-dos ubat yang diberikan oleh doktor. Berlaku yang saya sebutkan kuliah sebelum ini, seorang makcik daripada Rawang, perawat itu hentikan ubat darah tinggi dia. Okay, mungkin orang berkata ubat darah tinggi ni bukan boleh menyembuhkan sakit darah tinggi tu. Kalau tak dikawal dengan betul-betul, makan tak jaga apa semua, boleh menyebabkan penyakit itu bertambah teruk. Tapi perawat ini hentikan serta-merta. Dia kata bukan darah tinggi, sihir. Dia kata ini penyakit sihir. Ada orang nak kenakan dia. Jadi tak payah makan ubat doktor, nanti boleh bagi kesan sampingan katanya. Kena boleh menyebabkan kegagalan buah pinggang, boleh menyebabkan kita sakit lebih teruk. So hentikan makan ubat doktor. So dia berhenti. Lepas 2 minggu berhenti makan ubat doktor, akhirnya tumbang. Pecah salur darah dia di kepala. Okay? Darah terlalu tinggi, tumbang, stroke. Bukan minor lagi, major stroke. Keseluruhan habis satu badan, mata je boleh bergerak. Sampai sekarang. Benda ni dekat 2 bulan lebih dah. Okay, benda ni berlaku dekat 2 bulan. Sampai sekarang kena stroke. Okay, tu kita kena berhati-hati kalau nak beri nasihat kepada pesakit. Kalaulah kita datang memang dah ada masalah daripada sudut medikal, kita jumpa perawat untuk alternatif. Kalau perawat tu minta kita hentikan ubat tanpa nasihat doktor, jangan ikut. Sangat berbahaya. Siapa yang sebut ini? Syekh Abu Bara Usama Al-Ma'ani. Seorang pakar ruqyah, seorang yang kita rujuk tentang perubatan Islam. Beliau sendiri sebut dalam kitab ruqyah dia, ensiklopedia ruqyah syar'iyah yang saya sebutkan sebelum ni, ada 13 jilid. Dalam tu juga sebut, jangan campur tangan urusan kedoktoran. Kalau doktor dah sebut perkara ini sakit-sakit sekian, kita hanya lengkapkan dengan ruqyah syar'iyah. Kita doakan dia supaya sakitnya berkurangan, ubat yang dia makan boleh dapat berjalan dengan baik. Itu fungsi rawatan Islam. Okey. Seterusnya, mungkin jangkitan kuman, bakteria ataupun virus. Kita boleh terkena ni sekarang terlalu banyak. Kalau dekat hospital tu, ya Allah. Masa saya dekat zon merah, duduk kat zon merah, kat sebelah katil tu, budak-budak je penuh.
Hampir 30 orang bertukar-tukar. Doktor akan masukkan ubat untuk turunkan suhu badan. Yang datang semua demam, batuk. Ya Allah, saya tengok ramai. Sekarang hospital boleh katakan penuh dengan masalah penyakit ni. Ya, dengan bakterianya, dengan virusnya, sekarang influenzanya, dengan covidnya, macam-macam lah. Sekarang ramai yang dijangkitinya budak-budak. Bila kita masuk hospital, ramai. Yang saya masuk tu swasta, KPJ Kelang. Saya duduk KPJ Kelang, saya tengok, ya Allah, ramainya pesakit daripada kalangan kanak-kanak, bayi, ya, bawah umur 10 tahun, terlalu ramai. Saya tak sanggup tengok, menangis-nangis dekat katil sebelah tu. Bertukar-tukar budak yang sakit. Jadi, kemungkinan gangguan fizikal ini boleh terkena disebabkan oleh jangkitan kuman. Ya, punca macam-macam punca. Saya pun masa kena bronkitis, batuk yang berpanjangan, punca tak tahu ada kuman je dekat saluran pernafasan. Dia boleh turun pergi ke paru-paru. Bila dah kena paru-paru, dia panggil pneumonia. Bila kena pneumonia, lagilah teruk jangkitan kuman pada paru-paru. So kena hati-hati, ya, jagalah diri kita daripada jangkitan ini, ya, dengan doa kita buat, ya, doa daripada tadi ustaz baca ketika kunut, masya-Allah, kita terasa bila kita nak minta kepada Allah dijauhi daripada wabak dan sebagainya. Masya-Allah, ya, satu perkara yang baiklah. Seterusnya, bila kita dah tengok memang ada sakit disebabkan fizikal, ada juga sakit disebabkan oleh gangguan jin. Ada. Bila kita pergi hospital, tak dapat trace sakit kita. Kita rasa kita tak selesa dengan tubuh badan kita. Kita rasa ada sesuatu yang berlaku pada diri kita. Kita sakit kepala yang amat sangat, dah makan ubat Panadol pun tak jalan juga. Makan ubat, kenapa sakit tu tak hilang? Pergi hospital, doktor kata semua okey. Darah cantik, tekanan darah okey. Okey, tak ada masalah sakit, patah semua, tak ada. Tapi kita rasa sakit tersebut. Ya, ini berlaku. Muntah darah. Bila cek tak ada luka pun dalam perut. Ini berlaku di hospital, seorang pesakit yang disantau. Doktor tunggu. Doktor tak percaya, doktor tunggu. Tunggu dalam 10 minit, bersembur darah keluar daripada mulut. Ini berlaku. Cek, buat skop semua, tak jumpa. Mana luka tu dalam perut? Tak ada. Jadi dia batuk yang amat teruk pun tak jumpa punca. TB tak ada, kuman tak ada. Tapi dia batuk yang amat teruk. So itu ada kaitan dengan masalah gangguan jin atau kerohanian. Tadi yang pertama kaitan dengan fizikal, yang kedua berkaitan dengan kerohanian. Okey. Buktinya ada gangguan jin. Wujudnya ada gangguan jin yang boleh menyebabkan kita terjejas daripada sudut fizikal dan emosi. Yang pertama dalam Quran, kita tengok 49 kali Allah sebut perkataan sihir. Kita tengok kajian daripada Ustaz Khadir Ahmad daripada Jabatan Al-Quran dan Sunnah Universiti Malaya. Ya, dia buat kajian tentang perkataan sihir di dalam Al-Quran sebanyak 49 kali. Jadi bila kita sebut sihir, pastinya confirm mesti ada campur tangan jin. Dia tak boleh pergi dengan sendiri. Tak boleh. Mesti ada sesuatu yang bawa sihir ini boleh memberi kesan kepada manusia, iaitu campur tangan jin. Okay? Terbukti daripada Al-Quran memang sebut 49 kali. So jadi bukan sekali, bukan dua kali, sebanyak 49 kali. Banyak tu. Terlalu banyak. Okay? Yang kedua, Nabi SAW diganggu oleh jin ketika solat. Diganggu. Kan Nabi cekik dia, Nabi nak tambat dia dekat tiang masjid supaya dihinakan. Nabi teringat hanya Nabi Sulaiman je boleh memerintahkan alam jin, Nabi lepaskan. So Nabi sendiri diganggu ketika solat. Tu yang Nabi cekik tu. Nabi sebut ukhruj ya aduwallah. Keluar wahai musuh Allah. Al'anuka bi la'natillah. Tu dia teringat ini dilepaskan. Dilepaskan supaya hanya Nabi Sulaiman boleh memerintah alam jin. So jadi terbukti daripada hadis ini, hadis riwayat Bukhari. Hadis yang sahih. Nabi sendiri diganggu oleh jin. Syaitan mencuri harta zakat, hadis riwayat Bukhari. Dicuri, dia boleh mencuri lagi. Itu yang kes toyol tu. Soalan ini keluar dekat Masjid Jamiul Hasaniyah. Ustaz, toyol ni wujud ke? Dia kata. Wujud ke? Itu istilah je. Toyol bagi masyarakat Melayu. Istilah. Kalau pernah berlaku zaman sirah Nabi, berlaku. Ya, dia menyerupai manusia, datang ke
Baitul Mal, ketika itu Abu Hurairah jaga, and then dicuri zakat punya harta. Dicuri. 3 kali curi, akhirnya dia nak bawa ke Nabi. Dia bagi satu jaminan kepada Abu Hurairah supaya jangan bawa kepada Nabi, jangan. Okay, jangan bawa kepada Nabi. Dia tahu siapa Nabi, and dia takut nak jumpa Nabi. Dia suruh dia hentikan, dia ajar satu ayat, iaitu ayatul kursi. Kalau baca sebelum nak tidur, maka tak akan datang gangguan dan akan dijaga oleh malaikat. So jadi dia ajar. Syaitan itu ajar kepada sahabat ayatul kursi. Nampak? Boleh tak hilang barang? Boleh. Disebabkan oleh syaitan dan jin ini. So jadi terbukti daripada hadis riwayat Bukhari, jin ini boleh memberi kesan kepada manusia. Boleh barang hilang, boleh ganggu solat, dan boleh memberi kecederaan kepada fizikal. Contohnya pemuda mati setelah membunuh seekor ular. Pemuda itu daripada perang Khandaq, dia minta keizinan kepada Nabi nak balik. Sebab dia baru berkahwin. Dia minta nak balik, nak tengok isteri dia. So Nabi kata tak apa, balik. And then jangan lupa bawa senjata tu balik. Bawa senjata balik, sampai dekat rumah, dia tengok isteri dia ada berada di luar rumah. Keluar, sampai luar rumah, dia kata, kenapa kamu duduk luar rumah? Dia kata, ada ular kat dalam. So dia masuk, pemuda ni masuk, memang ada ular, dia cantas ular tersebut, ular itu menggelupur, dia sama-sama menggelupur. Mati, ular tu mati, dia pun mati. So jadi kisah ini dia bawa kepada Rasulullah. Rasulullah kata memang ada sekumpulan jin yang membalas dendam kepada pemuda tersebut. Yang dibunuh itu bukannya ular, tapi jin. So jadi boleh memberi kesan tak kepada manusia? Boleh. Boleh memberi kesan kepada fizikal manusia. Boleh membunuh manusia. Boleh. Boleh tahap sampai mati. Boleh. Itu yang saya pernah dengan Ustaz Selamat, saya pernah sampaikan dulu. Kalau ada Ustaz Selamat kat sini, kami berdua pernah merawat sampai pesakit itu meninggal ketika rawatan. Dia kena busung. Perut dia mengembung, tak tahu punca. Dia ini seorang peniaga ayam goreng je kat pasar. Kerja dia bersama suami dia, berkahwin dia lebih kurang tak sampai 2 tahun. Baru berkahwin dia lebih kurang 2 tahun, membantu suaminya meniaga ayam goreng di pasar. Okay? Lama-lama dia sakit, terus sakit. Dia salah pergi jumpa perawat. Perawat itu minta dia mandi dengan air kemenyan. Kemenyan itu direndamkan dalam air dan diminta mandi dengan air yang direndamkan dengan kemenyan. Mandikan, tumbang. Makin teruk, semakin teruk. Doktor suspek belum confirm SLE. SLE ini satu penyakit yang kena pada wanita yang menyebabkan daya tahan badannya berkurangan. Kerosakan kepada organ-organ dalam badan. So, jadi apa yang berlaku? Dia tumbang. Kita rawat dia hari pertama, biiznillah dia boleh makan. Perut dia semakin mengempis, dia muntah. So, hari kedua, dia rasa seronok. Dia minta kita datang lagi. Ustaz, Alhamdulillah, masa datang hari pertama, saya dah rasa lega sangat. Saya dah boleh makan. Hari kedua, dia minta datang. So, cakap Ustaz Selamat, jom kita pergi sekali lagi. Dia nampak lega dah. Mana tahu dengan izin Allah boleh sembuh. Semangat kita nak pergi. Dalam on the way tu, hari pertama tak sesat. Hari kedua sesat. Lebih kurang 10 minit kita orang sesat dekat kawasan yang sama. Berpusing. Sesat nak pergi rumah yang sama. Ini pengalaman benar ni. Saya dengan Ustaz Selamat. Ustaz Selamat dia mungkin pernah imam sini kan. Jadi bersama dengan Ustaz Selamat ni lah. Sesat tempat yang sama. Dah lepas lebih kurang 10 minit, jumpa rumah dia. Masuk, rukiahkan sekali lagi. Waktu itu dia tumbang. Waktu itu dia jadi lemah selemah-lemahnya. Seketika, dalam lebih kurang 5 minit, rukiah itu dibacakan. Dia menghembuskan nafas yang terakhir. Meninggal. Boleh memberi kesan tak? Boleh. Dia boleh memberi kesan sehingga boleh menyebabkan kematian. Santau boleh menyebabkan kematian. Membunuh secara senyap. Doktor tak boleh trace. Badan kita rasa bisa-bisa. Penuh bisa. Nak gerakkan jari tak boleh. Sangat sakit. Nak bangun daripada tidur sangat sakit. Batuk yang berterusan. Tu antara kesan daripada gangguan jin yang disebabkan oleh sihir. Okey? Itu bukti boleh memberi kesan kepada fizikal. Yang kelima, kerasukan dan resapan jin di dalam tubuh manusia adalah satu perkara yang hakikat. Berlaku kerasukan. Ada orang tolak, mana ada merasuk. Tak boleh berlaku kerasukan. Sebab itu hanya mainan psikologi. Mainan mental. Itu hanya mental pesakit. Yang ada stres, yang ada kemungkinan masalah, tekanan, dia boleh menyebabkan
kerasukan. Tak, ini yang disebut oleh Syekhul Islam Imam Ibn Taymiyah. Disebut, memang kerasukan itu adalah hakikat. Boleh berlaku. Jadi kalau berlaku kerasukan, mesti ada campur tangan jin. Dia boleh kawal otak kita, dia boleh kawal hati kita. Itu contoh, ya. Bukti bahawa gangguan jin ini wujud. Kita tak boleh nak tolak. Okay. Bila rasa kita sakit tu dah ikhtiar cara hospital dan doktor tak sahkan dan mengesahkan bahawa kita sihat, kita tak ada penyakit, segera cari rawatan alternatif ataupun komplementari, rawatan secara ruqyah dengan kaedah yang bertepatan. Salah kaedah sangat-sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Contoh penyakit yang betul-betul berbahaya, santau yang boleh menyebabkan kebun perut tadi, busung, sangat berbahaya jika tersalah rawatan. Salah terawatan, salah kaedah boleh menyebabkan kematian. Itu yang berlaku. Seterusnya yang ketiga, fizikal berserta gangguan jin. Penyakit fizikal yang disertakan dengan gangguan makhluk halus. Ya, gangguan jin ini boleh menyerang bahagian otak, boleh menyebabkan pelupa, halusinasi dan gila. Kalau diserang masuk ke dalam otak, yang ini disebut oleh Tuan Guru Dr. Amar Kasimin. Bila jin itu masuk dalam sarur darah kita, tempat yang utama dia nak pergi adalah otak kita. Supaya dia dapat kawal apa yang kita nak buat. Yang kedua, dia akan serang hati kita. Supaya kita jadi orang yang emosi tidak terkawal. Kita akan fikir yang bukan-bukan. So jadi, dia akan ganggu bahagian otak yang terutama. Kadang-kadang kita mudah jadi pelupa. Kita mudah jadi halusinasi dan gila. Kes ini berlaku. Ya, seorang hafizah daripada Darul Quran Jakim. Ya, dah hafal Quran. Darul Quran ni bukan calang-calang tempat untuk kita masuk. Orang hebat je boleh masuk dekat sana. Akhirnya, dia jadi skizofrenia, dia ada masalah mental, tak dirawat, dibiarkan, ya, ada campur gangguan makhluk halus, datang pusat rawatan setelah keadaan kritikal. Dah sangat teruk. Dia tak berhenti bercakap. Dia bercakap panjang. Membebel je. Yang dia cakap tu pun dah merapu-rapu dah. Okay? Keluarga dia yakin. Mana mungkin ada serangan jin. Dia ni seorang hafizah. Hati dia penuh Quran. Dalam kepala dia ada Quran. Okay, jadi datang pusat rawatan. Selepas dinasihatkan oleh keluarga. Bawa pusat rawatan. Kita rukiahkan pagi itu. Malam itu dia bunuh mak dia. Dia bunuh. Mati mak dia. Pagi tu datang mak, abang dan dia. Yang meninggal mak. Yang kena tangkap kedua-dua sekali. Abang dan budak ni. Perempuan ni. Ya, walaupun dia hafiz Al-Quran. Abang dia pelajar daripada UIA, Universiti Islam Antarabangsa. Masya Allah. Bila diagnos, memang ada masalah mental. Terlepas daripada hukuman gantung sampai mati. Masih lagi dirawat di hospital mental Tanjung Rambutan. Kena hati-hati. Kena perhatikan simptom. Kalau kita ada anak-anak, saudara kita bila dah mula ada kemurungan, segera. Jangan tinggalkan rawatan hospital, jangan tinggalkan rawatan ruqyah. Gabungkan kedua-dua, jalan sekali dua. Sangat-sangat membantu. Seorang polis daripada Ulu Kinta, dia buat latihan PGA, pasukan gerak am. Masuk Ulu Kinta, dalam hutan, keluar, jadi tak siuman. Dia nampak malaikat, dia kata. Malaikat datang kat dia, beritahu dia, orang ni akan mati, orang ni akan mati. Kiamat bila nak berlaku, lepas ni apa yang akan berlaku. Bila dia tengok orang tu, dia akan nampak bayangan orang ni akan jatuh kejap lagi depan ni. Orang tu akan jatuh. Jadi dia jadi masalah nak keluar daripada rumah. Dia tak boleh dengar bunyi hujan, dia tak boleh dengar bunyi petir. Guruh dekat langit pun dia tak boleh dengar. Dia akan lari masuk bawah meja atau menyuruh bawah katil. Jadi takut. Jadi, dia dah start makan ubat berkaitan dengan mental dan dia cuba ikhtiar dengan kaedah ruqyah. Sepatutnya doktor kata ubat itu kena makan selama setahun. Bila dia ikhtiar bersama dengan ruqyah, ubat itu jadi hanya 6 bulan. Dia potong separuh daripada sepatutnya. Membantu. Sekarang dah boleh pegang senjata semula dah. Tak sampai setahun. Rawatan 6 bulan hospital bersama dengan ruqyah. Tak sampai setahun dengan izin Allah sembuh. Sangat-sangat membantu. Okay? Jadi, tu antara dia. Dia akan menyerang. Boleh menyebabkan seseorang itu boleh jadi gila. Halusinasi. Ya? Dia nampak apa yang kita tak nampak.
Hati-hati. Bila orang kata dia nampak makhluk halus, dia yang sakit. Tak kiralah siapa pun yang cakap. Dia ustaz ke, dia wali Allah ke, tapi dengan terang dia kata ada jin kat situ, belakang tu ada jin, hati-hati. Hati-hati. Sebab Allah sebut di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat yang ke-27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Inna ja'alna syayatina awliya'a lil ladzina la yu'minun. Syaitan itu diciptakan dalam keadaan dia dapat melihat kita, kita tak dapat melihat mereka. Tak boleh. Ini yang Ustaz Harudin tekankan dalam kuliah. Manusia ini tidak mampu lihat jin. Kalau dia nampak, dia masalah. Segera bawa rawatan untuk dia. Jangan dibiarkan. Kalau ikut simptom tanda-tanda gangguan makhluk halus, nampak jin ini dah kritikal. Mula-mula mungkin dia hanya rasa meremang, rasa macam tak sedap. Kedua, dia akan mula mendengar bisikan. Dia akan dengar. Bagi orang bagi salam, pembunuh kau terjun, tu dah mula dah. Panggil nama dia. Tu tanda-tanda peringkat kedua. Bila peringkat ketiga, dah boleh mula rasa, dah boleh mendengar, akhirnya dia nampak. Siapa yang mengganggu dia? Yang dia nampak hanya 2-3 ekor tu je. Yang duduk dalam masjid, dalam surau, dia tak nampak. Yang duduk beribadah, baca Quran, dia buat kerja kat luar, tak nampak. Yang tak ganggu manusia itu yang tak nampak. Cuma nampak 2-3 ekor saja. Yang 2-3 ekor itulah sebenarnya yang mengganggu dia. So hati-hati. Bila dah mula nampak, segera buat rawatan. Jangan dibiarkan. Okey. Seterusnya, gangguan jin ini boleh menyerang hati, boleh menyebabkan was-was, kecelaruan iktikad, pemarah, sifat-sifat mazmumah. Ya, orang yang mula jauh dengan Allah, kadang-kadang ada gangguan dalam tubuh badannya. Yang terlalu degil ni, penagih dadah, ya, anak-anak kita yang degilnya yang amat, nasihat tak nak dengar, lawan cikgu, lawan mak ayah, kurang ajar, biadab, cuba rukiahkan tengok. Biasanya tumbang. Di sekolah menengah sains sekolah Selangor, bila keputusan mula jatuh, kalau ada pelajar-pelajar yang biasanya keputusan cantik dan mula jatuh, biasa cikgu akan kumpulkan dan kita buat rawatan rukiah. 40 orang kita kumpulkan, yang tumbang biasanya separuh. Jatuh, jatuh. Bila kita bacakan Quran, jatuh. Rupanya ada jin yang mengganggu dalam tubuh badan, menyebabkan dia tak boleh fokus dalam pembelajaran. Tu campur tangan dia. Bila dia menyerang di dalam hati seseorang. Kadang-kadang bila diserang dalam hati seseorang, sifat mazmumah kita tak boleh nak tinggalkan. Kita cuba tak nak jadi pemarah. Kita ni dulu dikenali sebagai panas baran, mungkin. Panas baran ni tak boleh nak hilang, Ustaz. Saya dah cuba dah. Saya dah cuba minum air, tak boleh. Saya dah cuba ambil wuduk, tapi nak marah juga. Selagi tak lepas daripada mulut ni, selagi itu kita rasa puas. Ada je. Ya, kita rasa tak selesa. Jadi, kena lepaskan baru puas. Jadi, cek kemungkinan bila tak boleh kawal kemarahan, tak boleh kawal nak lepaskan carutan daripada mulut, cek. Biasanya ada sesuatu dalam badan. Normal manusia, biiznillah. Kalau dijaga amalan, solat 5 waktu jaga, lagi-lagi ahli jemaah masjid, biiznillah. Saya yakin dia boleh kawal. Dia boleh bersabar. Mungkin nak marah, ditahan, dia keluar rumah. Mungkin dia kawal, dia ambil air, dia minum. Dia tak boleh layan, dia mungkin boleh diam. Tapi bila dia tak boleh nak diam, yes, cuba rukiah. Takut-takut ada yang mengganggu dalam hati dia, dalam badan dia. Okey, itu yang berlaku. Seterusnya, tanda-tanda sakit fizikal, ada campur tangan jin, sakit fizikal yang teruk dan sangat aktif dalam tempoh yang singkat. Dah makan ubat, tapi dia makin teruk. Doktor kata dia punya kanser ni boleh bertahan 3-4 tahun. Tapi, jika ada gangguan, kanser ini akan mempercepatkan jadi lebih besar. Tu. Dulu kalau batuknya sikit, boleh kawal. Bila ada gangguan, batuk makin berpanjangan dan makin teruk. Dah makan ubat tak berkurang-kurang. So jadi, kita kena cek. Bila fizikal kita ini, sakit dia makin aktif dan makin aktif, rukiahkan. Kemungkinan ada syaitan dalam badan yang menyebabkan penyakit itu bertambah teruk. Ya, antara penyakit yang biasa sebagai tanda gangguan adalah satunya kanser, yang kedua masalah kulit, gatal-gatal, eczema kan,
Eczema, bukan eczema, eczema, ya. Penyakit gatal-gatal yang tak sembuh-sembuh. Cuba buat rawatan ruqyah. Cuba buat rawatan ruqyah. Saya tertinggal laptop. Saya nak tunjuk sebenarnya ada beberapa contoh berkaitan dengan penyakit kulit yang sangat teruk yang disebabkan oleh gangguan. Disebabkan oleh gangguan makhluk halus. Dah memang bernanah satu badan. Ya, seorang pemuda berusia lebih 30-an, anak dia 2 orang. Dia kena penyakit kulit ni lebih kurang 3-4 bulan je. Tapi dah penuh satu badan. Cuma tak naik ke muka je. Pakai baju, boleh perah. Nanah tu. Bernanah. Kita tengok sedih. Bila kita tengok, ya Allah, baju tu, kalau pakai baju, bernanah. Kita bukakan baju, ruqyahkan, ada gangguan makhluk halus di dalam tubuh. Bila kita beruqyah, bagi herba dia mudah je. Rumput sambau. Rumput tepi-tepi jalan tu je ubat dia. Gunakan rumput itu, akar dia, sapukan dengan bedak sejuk. Kita gunakan bedak sejuk, sapukan dengan akar rumput sambau, dengan izin Allah sembuh. Hilang, kering daripada nanah tersebut. Rupanya rumput itu pun bermanfaat. Rumput sambau ni kadang-kadang orang panggil rumput Yahudi ke rumput helikopter tu. Dia susah nak mati. Selagi akar dia ada, selagi itu dia akan hidup. Racun macam mana pun dia mudah hidup. Tutup dengan apa pun, dia boleh hidup selagi akar dia ada. Rumput tu memang degil sikit. Tapi dia sangat bermanfaat untuk penyakit gatal-gatal. Dengan izin Allah. Okey, kita kena tengok. Itu antara fizikal bersampur dengan gangguan jin. Dia boleh serang otak kita, dia boleh serang hati kita. Ya, kalau kadang kita tengok sakit fizikal kita itu bertambah teruk. Ada pesakit kita, tangan dia patah. Tangan dia patah, tapi bisa patah tu tak hilang. Dia rasa sakit tangan tempat patah tu, masih sakit walaupun dah sembuh. Patah tu dah boleh bercantum, okey, tapi dia rasa sakit bersangatan pada tempat yang patah. Cuba cek. Saya boleh bagi 90% ada sangkut dengan gangguan. Ada sangkut. Kadang-kadang walau patah, dia boleh menggeletar tangannya walau kita ruqyahkan dia. Kita jampi dia, boleh menggeletar tangan dia dengan izin Allah. Ada something lah tu. Mungkin masa dia accident ke, dia jatuh tu, ada kaitan dengan gangguan. Ditolak ke, ditutup matanya ke, waktu tu dia masuk. Dia pengsan, jatuh. Baru ni dekat, 2-3 tahun lepas, Clinic People Pekanmeru pun panggil seorang accident. Dia accident terantuk dekat jalan. Dia jadi macam histeria. Mengamuk. Doktor pun tak tahu apa-apa. Lala doktor telefon. Saya tengok, mana dapat tu? Ada orang bagi, saya doktor daripada Clinic People. Clinic People yang dekat sebelah Taman Meru 1 tu kan. Taman Meru 1 sebelah kedai farmasi ke. Kat situ lah. Di atas stretcher. Mengamuk, menjerit-jerit. Kita ruqyahkan, sembur kat muka, baru siap. Baru ingat, kat mana ni? Ni kat mana ni? Ni kat mana dia? Dia macam terpinga-pinga. La haula wala quwata illa billah. Rupanya dia accident tu, dia kata sebelum dia accident, dia nampak kumpulan asap. Dia langgar kumpulan asap tu, dia hilang. Dia dah hilang, itulah. Rupanya dia dah jatuh, kepala tergantuk, pengsan. Masa pengsan, jin take over dia. Itu yang dia tak sedar, dia mengamuk-amuk tu. Bila kita ruqyah, sembuh kat muka, biiznillah, dia sedar. Bawa pergi hospital. Kalau kita tak buat macam tu, mungkin dia akan mengamuk sampai hospital. Susah nak handle dia. Okay? Tu antara kita kena tengok. Kalau penyakit itu pelik, segeralah buat rawatan ruqyah. Supaya kita selamatlah daripada benda berlaku lebih teruk. Okay? Lagi satu, yang saya sebutkan tadi. Kalau hospital dah kata ini penyakit dia, confirm penyakit dia, kita jangan menafikanlah. Kita jangan menafikan. Kita ikhtiar juga dengan perubatan Islam. Sebab perubatan Islam ini sebagai pelengkap kepada rawatan hospital. Pelengkap. Kita lengkapkan. Yang macam saya sebut tadi, mungkin setahun kena makan ubat, dapat dikurangkan sehingga 6 bulan. Separuh je. Dah tu boleh sembuh dengan izin Allah. Okey, kita kena tengok antara sebab kenapa kita mudah sakit, ketahanan diri kita ini kurang. Kita berjadi sakit antara sebab ni, antaralah kecederaan fizikal kita. Bila fizikal kita dah sakit, kecederaan, kita akan lemah daripada sudut ketahanan diri yang boleh menyebabkan kita diganggu oleh syaitan. Okey, itu yang pertama. Bila fizikal kita lemah, kita mudah diganggu. Masa saya di ICU tu, ketika COVID menyerang Malaysia waktu tu,
Dalam keadaan satu hari 30 ambulans yang akan van mayat akan hantar ke tanah perkuburan. Waktu itu kita sedang berperang tau. Dekat bilik ICU tu 20 minit, 30 minit akan ada kematian. Akan ada kematian. So kita berperang. Saya tengok dalam, ya Allah. Saya sendiri duduk atas katil ICU. Saya tengok bagaimana mereka berjuang untuk kehidupan dia. So kita tengok, kadang-kadang bila dalam keadaan lemah macam tu, kadang-kadang kita mudah diganggu. Yang saya rasa, ini pengalaman saya mungkin takut itu kesan ubat ataupun mungkin gangguan. Saya dengar dekat telinga tu disebut, kau akan mati, kau akan mati. Kau mati. Mati. Itulah yang dengar kat telinga tu. Saya tak tahu siapa yang sebut. Ataupun saya tengah mamai, ubat dimasukkan. Ubat antara yang dimasukkannya, ubat untuk kuatkan paru-paru, ubat tahan sakit. Semua masuklah. Penuh dengan wayar, saya pun tak tahu dah. Apa yang dimasukkan, antiviral ke saya tak pasti. Tapi kita dalam keadaan macam separuh sedar. Mama-mama yang macam tu. Jadi apa yang dengar di telinga tu, mati ya. Mati, kau akan mati, kau akan mati. Kita kena lawan. Lawan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bacalah apa-apa pun. Dengan izin Allah, nasib baik ayat-ayat ruqyah tu tak hilang dalam kepala. Bacalah Fatihah, ayat kursi, muawwizat, baca. Dengan suara kita tenang. Bila tenang, suara itu akan hilang. Rupanya macam ni, rupanya orang nak mati. Ada bisikan tu. Kau akan mati, kau akan mati, kau akan mati. La haula wala quwata illa billah. Kita tak mana datang suara ni. Saya takut antara kesan ubat, kita jadi mamai ataupun mungkin gangguan. Atau kedua-dua sekali boleh berlaku. Okey? Tu. Seterusnya, roh yang sakit atau lemah kerana iman yang lemah. Bila kita sentiasa melakukan maksiat, susah nak tinggalkan maksiat. Ya? Kita beramal tapi maksiat itu tak ditinggalkan. Tak ditinggalkan. Okey? Boleh menyebabkan kita lemah dari sudut ketahanan diri. Mudah syaitan tu nak masuk. Terlalu mudah kita membuka ruang-ruang gangguan itu datang. Okey? Sebolehnya apa saja maksiat yang pernah kita buat atau susah nak tinggal, kita cuba sedikit demi sedikit kita tinggalkan supaya syaitan itu tak dapat tembus dalam tubuh badan kita. Tu kita kena buat, ya. Berazam untuk tinggalkan segala kemaksiatan, termasuk sifat-sifat mazmumah. Cuba sedaya upaya, ya. Yang ketiga, amalan memuji jin dengan sengaja atau tak. Kadang-kadang kita tak perasan kita dah melakukan syirik kepada Allah, kita telah melakukan sihir untuk diri kita sendiri serta keluarga. Macam mana kita dapat? Tersalah pilih rawatan. Tersilap, tersalah. Perawat yang kita jumpa itu dah menggunakan khadam dan sebagainya. Dia sentuh je kita dengan niat untuk mengubat kita, ditiup kita, habislah. Waktu itu dia dah masuk. Ganggu kita. Elok-elok kita tak ada gangguan, penuh dah dalam badan kita dengan gangguan makhluk halus. Ya, ada banyak terlalu kes yang berjadi macam tu. Datang hari pertama, kedua tak ada apa-apa pun berlaku. Saya cakap tak ada jin. Ini memang fizikal, confirm fizikal. Teruskan makan ubat, ya, terus ikhtiar. Ya. Dia pergi, dia tak puas hati. Dia nak juga dikata dalam badan ada jin. Dia pergi satu perawat lain. Sekali lepas jumpa seorang perawat, datang balik pusat rawatan, merangkak seperti harimau. Cakap 2 kali rawatan tak ada pula. Mana datang harimau ni dalam badan dia, tiba-tiba merangkak, mengaum. Rupanya dia jumpa dengan perawat lain, benda tu masuk dalam badan dia. Kan masalah kali 2. Fizikal dapat, syaitan pun dapat dalam badan. Nak sangat ada gangguan, ambil. Memang merasa ada dia. Jadi tak boleh tidur malam. Dulu sakit, boleh lagi tidur. Bila ada gangguan, dah mula tak boleh tidur malam. Dah mula jadi panas baran. Dah mula mempersoalkan takdir. Dulu boleh terima dengan reda. Bila ada jin, dia tolak semua benda tu. Dia akan tolak. Syaitan akan buat kita menyalahkan takdir, menyalahkan semua orang, tak boleh sabar. Itu antara kesan-kesan dia. Okey. Seterusnya, berubat dan berdamping dengan jin. Okey. Banyak yang datang, kita tengok kenapa dia lambat sembuh. Kenapa dia berulang rawatan. Rupanya dia ada sejarah dalam memilih rawatan. Dia ada sejarah gangguan yang amat lama dan dia berubat dengan cara yang salah, benda ini takkan selesai sampai bila-bila. Tu kena hati-hati. Kita kena tengok perawat yang kita nak jumpa supaya benda ini kita selamat.
Ya, beritanya ada seorang pesakit, seorang pensyarah daripada Universiti Teknologi Malaysia. Dia bukan pergi berubat, tak. Dia bawa orang pergi berubat. Dia suka tolong orang. Bagus dah. Dia membantu kawan-kawan, membantu orang ramai pergi mencari ikhtiar. Tapi yang dijumpa itu salah, bomoh. Dia pergi jumpa bomoh ni, pergi jumpa bomoh ni. Dia bawa orang sahaja membantu katanya. Last dia sendiri kena. Dia sendiri kena. Perkahwinan dia jadi masalah, bercerai-berai, dah bercerai, dia kahwin pula menjadi isteri nombor 2, bergaduh dengan isteri pertama. Hidup dia jadi huru-hara. Hidup jadi dengan anak jadi panas, anak tak suka dekat dia, jauh dengan dia. Sekali ruqyah mengamuk tak ingat dunia dah. Tanya-tanya ada pergi berubat kat mana-mana, apa salah? Tak ada. Tapi saya rasa saya ada buat satu kesilapan. Apa dia? Saya suka bawa orang pergi berubat. Lah, itu silap dia. Walaupun dia tak pergi berubat, dia bawa saja orang tempat yang salah pun boleh kena. Dia terjebak sekali. Hati-hati. Ya, benda ini berlaku ya depan mata kita. Kita tak nak disihir, tapi kita yang mengundang sihir dalam tubuh badan. Ya, hati-hati. Nak pergi berubat ini kena hati-hati. Ya, yang seterusnya lemah fizikal kerana faktor usia. Ya, disebabkan faktor usia kita boleh menyebabkan ketahanan diri kita juga lemah. Sebab itu bila di penghujung usia umur dah 80, gangguan itu semakin kuat kalau kita tidak beramal. Banyak kita jumpa yang kadang-kadang meludah kan, tiba-tiba dia sedar tapi dia suka meludah. Kadang-kadang ada bila siangnya lemah, malamnya aktif. Ya, malamnya aktif. Dekat hospital saya dulu jumpa lah. Doktor panggil, kadang-kadang nurse panggil, suruh tengok akan pesakit tu. Sebab apa? Siang dia terbaring, malam boleh berjoget atas katil. Menari atas katil. Dong. Sudah cakap masalahan. Yang takut doktor dengan nurse. Macam mana pesakit ni? Kan, panggil untuk bantu. Itu yang berlaku. Hati-hati. Sebab kadang-kadang bila kata dah mula usia kita meningkat, syaitan itu makin kuat untuk tuju kepada kita. Supaya kita terus sesat, ikut dia masuk ke dalam neraka Allah. Dia nak sesatkan kita. Jadi tingkatkan amalan. Saya yakin dalam sini ahli karya ini, jemaah ini kuat. Terus berjemaah. InsyaAllah teballah dia punya dinding daripada diganggu oleh makhluk halus. Banyak kita jumpa dah, kesian kadang-kadang. Kan? Dia tak boleh malam-malam meracau-racau. Dia tak sedar. Dia nampak orang datang. Ya? Dia nampak orang datang. Seorang cikgu. Bekas cikgu daripada SK Sungai Binjai. Dia nampak perempuan datang. Makcik tu datang kacau dia. Kalau kita tengok dia akan menepis-nepis. Keadaan dia menepis-nepis. Kenapa dia menepis-nepis bila malam? Suruh kata pergi. Rupanya dia nampak pada pandangan mata dia, ada perempuan tua mengacau dia. Kita tanya mana datang punca ni? Rupanya ada sebilah pedang yang disimpan daripada keturunan dia. Pedang itu dah pernah makan darah dan pernah dibuat sesuatu lah. Bukan dipuja, mungkin dimandikan ke apa. Wallahualam. Bila pedang tu kita buang, kita jauhkan daripada rumah dia, biiznillah gangguan itu pergi. Dah tak datanglah perempuan yang ganggu dia. Tak lama lepas tu, cikgu ni meninggal dunia. Sebelum dalam tempoh sebulan. Sebelum meninggal tu gangguan itu datang. Macam nak kacau dia menepis waktu malam. Jadi, bila keadaan usia kita dah makin melemah, terus pertingkatkan amalan. Semoga kita terdinding daripada gangguan makhluk halus. Jadi insyaAllah sebelum tutup kuliah pada pagi ini, saya nak kongsi beberapa satu amalan. Ya, kaedah saya merawat berkaitan dengan masalah kejiwaan. Stres dan depression. Stres ini tekanan. Depression ini adalah kemurungan. Dua benda yang berbeza. Ya, dua benda yang berbeza. Dia benda yang tak sama. Orang kata stres dan depresi ini benda sama. Tak. Dia dua penyakit yang sangat berbeza. Dia akan datang stres dulu. Tekanan datang akan menyebabkan jadi kemurungan. Okey? Ini siapa sebut? Dr. Hazli Zakaria, pakar sekretari PP UKM. Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia. Ia pakar sekretari. Dia sebut, dua ini adalah dua penyakit yang berbeza berkaitan dengan mental. Jadi apa yang boleh kita cakap kaitannya dengan gangguan? Adakah sakit mental ini terkait dengan gangguan makhluk halus? Kita boleh katakan ya. Siapa sebut? Dr. Amran Kasimin, hasil daripada kajian dia di Universiti Kebangsaan Malaysia. Okay, jadi apa yang beliau sebutkan?
Apa yang sama biasanya berlaku ketika stres dan depression? Pertama, kemungkinan dia mudah terdengar bisikan di telinga dia. Yang kedua, sakit pada bahagian tertentu. Dia mudah sakit kepala atau sakit dalam perut dalam tempoh masa yang panjang. Ya, dia masalah gangguan tidur. Tak boleh nak tidur, nak lelap, ada je dalam kepala dia berpusing, berfikir macam-macam. Ya, susah nak tidur malam. Seterusnya, gangguan ketika beribadah. Bila nak ibadah, masa itulah batuk, masa itulah sakit pinggang. Tak boleh nak fokus ibadah. Ganggu rokaat kita. Lupa rokaat. Tadi rokaat berapa? Wuduk. Tadi dah ambil ke belum? Dah basuh tangan ke belum? Dia mudah ganggu kita jadi was-was. Ya? Melihat perkara yang menakutkan. Mudah dia nampak halusinasi. Dan mula nampak kelibat makhluk halus. Jadi kaitannya dengan sakit mental dan gangguan makhluk halus ini sangat rapat. Sinonim. Ya, kedua-duanya ada tanda-tanda yang sama. Jadi apa yang boleh kita buat? Antara ruqyah jampi yang kita buat, ya, dengan izin Allah sangat-sangat membantu. Ya, kalau 10 sakit mental yang datang, biasanya dengan izin Allah 7 hingga ke 8 orang membantu, boleh sembuh dengan izin Allah. Pertama, surah Al-Fatihah. Kita nampak anak kita dah mula stres, tekanan, pegang dia, bacakan ni ayat-ayat ini. Pertama, surah Al-Fatihah. Yang kedua, surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Yang kedua, Al-Baqarah 255 ayatul kursi. Yang keempat, Al-Baqarah ayat 286, 285, 286. Dua terakhir daripada Baqarah. Yang kelima, surah Al-Mu'minun 115, 118. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afahasibatum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Sampai habislah. Okey, ayat tu daripada surah Al-Mu'minun 115, 118. Yang keenam surah Al-Kafirun. Yang ketujuh surah Al-Ikhlas. Yang ke-8 surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Semua ini biasa kita dengarkan. Ayat-ayat ini basic. Ayat-ayat ini biasa kita baca, tapi dia memberi manfaat yang sangat besar dengan izin Allah. Cuba bacakan pada kita mula nampak pesakit ataupun saudara mara kita, anak kita ke, berkaitan dengan apa sahaja pun, walaupun diri kita, baca ayat ini. Dia ada anxiety contohnya. Anxiety ini kegelisahan. Dia tak tahu kenapa dia gelisah. Mudah berdebar-debar, kan, mula rasa takut. Bacakan ayat ini pada air, pegang pada pesakit, terus pertama bahagian kepala. Kalau bahagian ini, pegang kepala dia kat bahagian ubun-ubun. Bacakan pada telinga sebelah kiri. Ini petua daripada Ustaz Harundin. Meruqyah adalah di telinga sebelah kiri. Okey, dudukkan dia, pegang sebelah tangan kanan kita, duduk di sebelah kiri, bacakan di telinga sebelah kiri. Okey, habis baca, tiupkan dekat kepala dia bahagian ubun-ubun. Tiup pada air, bagi minum dan buatkan mandi. Okey, seterusnya apa terapi yang boleh kita buat? Kalau doktor dah mengesahkan pula, yang boleh sahkan dia ada penyakit mental hanya doktor. Orang biasa tak boleh sahkan. Kalau dia cakap hanya orang kata, perawat ni kata, tak, kalau doktor dah sahkan dia memang ada depression ataupun dia memang ada skizofrenia, masalah mental, ini yang boleh kita bantu, ya. Benda ini yang saya buat dengan pesakit-pesakit yang berjumpa dengan saya. Antaranya, mandian daun bidara. Ya, kaedah mandian daun bidara. Yang kedua, amalan pengambilan habatus sauda jadi kewajipan. Sekurang-kurangnya 4 biji satu hari. Pagi 2 biji, malam 2 biji. Bagi dia makan habatus sauda. Yang kedua, hentikan pengambilan kafein. Kopi jangan bagi, Nescafe jangan bagi. Hentikan serta-merta berkaitan dengan kafein. Benda itu boleh menyebabkan tekanan yang lebih kuat dalam kepala dia lah, dalam fikiran dia. So, hentikan kafein serta-merta. Kurangkan pengambilan, ya, benda-benda berdarah, daging dan ayam. Daging lembu dan ayam dikurangkan. Okey. Seterusnya, perdengarkan dengan ayat-ayat Al-Quran, terutama surah Al-Baqarah. Wajibkan dia dengar satu hari sekali surah Al-Baqarah. Itu paling minima. Okey, mungkin kalau tak boleh dengar direct 2 jam lebih tu, dengarkan dia, mungkin pagi setengah jam, tengah hari setengah jam, petang setengah jam, malam setengah jam. Yang penting dalam tempoh satu hari itu dia dah dengar sekali surah Al-Baqarah. Amalkan zikir pagi dan petang. Alhamdulillah kita dah bagi hari itu, hadiahkan buku zikir pagi dan petang, amalkan itu. Okey, rawatan ruqyah secara konsisten. Bawa pusat rawatan atau kita boleh ruqyahkan sendiri, macam saya sebutkan ayat-ayat tu tadi, bacakan pada dia. Biiznillah, dengan izin Allah. Setakat ini saya boleh bagi A lah.
Kalau dia betul-betul ikut terapi ini, sangat-sangat membantu. Yang dah confirm skizofrenia pun dalam tempoh 6 bulan boleh bekerja semula dengan izin Allah. Henti makan ubat, dihentikan makan ubat oleh doktor, diteruskan rawatan ruqyah, membantu dengan izin Allah. Okey? Okay, mungkin sekadar itu perkongsian saya pada hari ini. Ya, jika ada persoalan sebelum saya tutup, saya buka kepada persoalan insya-Allah. Boleh ada soalan tentang rawatan Islam, gangguan makhluk halus, rawatan yang bertentangan dengan syarak, isu-isu lain? Tak ada, alhamdulillah. Jadi sebelum saya tutup, ada satu lagi rupanya, kita tengok ni. Okey, apa isu yang biasa berlaku dalam perubatan Islam, dalam meruqyah? Kadang-kadang bila pesakit itu kita ruqyah, pesakit mula kerasukan. Bila dia merasuk, dia akan keluar dialog daripada pesakit dan perawat. Itu perkara biasa. Apa isu dia? Kadang-kadang perawat dan pesakit itu berdialog terlalu lama. Dia tanya semua benda. Mana datang? Sebab apa ganggu? Siapa lagi yang diganggu? Kenapa engkau ganggu? Hati-hati. Bilalah perawat itu dah mula berdialog terlalu lama, minta henti dan jangan datang lagi. Ya, jangan datang lagi. Sebab biasa yang keluar daripada mulut pesakit ketika gangguan makhluk halus, ketika kerasukan, biasanya fitnah dan pembohongan semata-mata. Boleh menyebabkan pergaduhan, boleh memberi kesan yang lebih buruk. Orang boleh bergaduh, timbul fitnah, timbul tuduhan yang tidak berasas. Hati-hati, itu perkara biasa yang berlaku. Sebab saya tengok dekat TikTok, saya tengok dekat Facebook, rawatan live dijalankan, secara live satu dunia boleh tengok, fitnah itu boleh tersebar. Bercakap yang bukan-bukan, tuduh orang sana sini. Padahal kadang-kadang dia tak sakit gangguan pun, kemungkinan dia tekanan perasaan, dia tekanan kejiwaan. Tapi disebabkan salah diagnos, kita terima dia sebagai penyakit gangguan makhluk halus. Jadi hati-hati, ya. Antara isu yang berlaku banyak sekarang, berlama-lamaan atau terlalu lama berdialog dengan jin ketika rawatan. Cukup sekadar kita minta dia keluar, jangan ganggu lagi, ingatkan dia dengan azab Allah, ya, ingatkan dia perkara yang dia buat itu salah, keluarlah dengan izin Allah. Kalau tak nak keluar, tak apa, besok kita rawat, minggu depan kita rawat lagi. Tak keluar lagi, tak apa, kita rawat lagi nanti. Satu hari dia akan keluar, insya-Allah. Okey, tak perlu kita berlama-lama tanya macam-macam ketika kerasukan. Hati-hati. Kat mana ditanam barang sihir, kat mana diletakkan barang sihir, kenapa engkau sihir, mana datang saka ni, keturunan daripada mana, semua ditanya. Na'udzubillah. Tuduh menuduh akan berlaku. Kadang-kadang tuduhan itu pergi kepada siapa? Orang yang telah meninggal dunia. Keturunan kita. Ni keturunan kau lah ni, punya pasal, disebabkan kau punya keturunan, aku sakit, bergaduh sama isteri, anak beranak bertumbuk, ya, dekat depan pusat rawatan. Berlaku, kita tengok sedih, bertumbuk depan pusat rawatan sebab tuduhan saka dan sebagainya. Ni saka ni, kau punya ni, kau punya ni, kau punya, lalu bertumbuk, bergaduh. Na'udzubillah, itu yang perlu kita elakkan. Wallahu alam, saya minta maaf jika ada kekurangan daripada saya. Moga-moga perkongsian ini bermanfaat. InsyaAllah pada masa akan datang kita akan lebih terperinci berkenaan tentang rawatan. Hari itu saya telah kongsikan nasihat daripada ulama, iaitu Syekh Abu Barak Usama Al-Ma'ani kepada perawat yang boleh kita jadikan sebagai panduan. InsyaAllah pada masa akan datang kita akan kongsikan nasihat kepada pesakit. Apa nasihat ulama kepada pesakit yang diuji oleh Allah dengan kesakitan. Wallahu alam. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.